Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalam ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sayyidul amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'anil azim irhamna. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a warzuqna fahman sadiqa. Amma ba'du. Yang saya kasihi tuan-tuan imam, Tuan Bilal, ahli jawatankuasa peneraju Surau An-Nur Masa 2, hadirin hadirat, para jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah, malam ni dipertemukan lagi, di mana Allah izinkan kita untuk bertemu. Kadang-kala pada masa-masa itu kita tidak diizinkan oleh Allah untuk bertemu, akan tetapi kita sentiasa mengingati sebagai saudara Islam. Mudah-mudahan dengan pertemuan yang penuh barakah, kerana kita ini berada dalam majlis ilmu, maka Allah akan memberikan ganjaran yang besar buat kita semua, pahala yang besar, dan memasukkannya ke dalam syurga tanpa hisab, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan dikasihi, malam ni saya nak sambung sikit untuk latihan makhraj dan sifat huruf yang belum selesai. Saya nak mengulang kaji kembali kenapa perlu kita belajar tentang satu persatu huruf. Kenapa perlu sangat kita nak belajar, nak sebut huruf Quran betul-betul. Kita mengambil daripada bagaimanakah Rasulullah SAW mengambil Al-Quran itu daripada gurunya Jibril AS. Setahun sekali Rasulullah akan baca di hadapan Jibril, sehingga tahun kewafatan Nabi SAW 2 kali khatam dengan Jibril. Ini memberi makna kepada apa? Penegasan. Daripada sudut apa? Daripada sudut membaca Al-Quran itu yang benar dan hak. Kalau dalam tajwid disebut memberi huruf, maknanya setiap huruf itu dibaca dengan betul, dengan cara yang benar, macam mana Rasulullah terima daripada Jibril AS yang diperintahkan oleh Allah SWT. Maka mudah-mudahan bila kita mempelajari satu persatu, mudah-mudahan kita dapat menyebut dengan betul. Bukan sebutan sekarang ni tak betul, kita memperbaikinya menjadi lebih tepat dan lebih cantik lagi bacaan. Beruntungnya kita, kenapa? Kerana kita dibekalkan dengan ilmu, dan ilmu ni akan memberi kebajikan, pahala ibadah pada kita. Walaupun kita baca satu huruf, kita pelajari satu huruf, kita sungguh-sungguh membaca huruf ni dengan benar dan betul, insya-Allah ganjaran pasti ada pada kita. Baik, mukaddimah itu saya teruskan dengan makhraj antara hujung lidah serta membetuli bahagian atas 2 gigi kacip sebelah bawah. Panjang cerita, poning tuan-tuan nak merasanya kan. Macam ni ajalah. Hujung lidah kono pangkal gigi belah bawah. Tu deh. Huruf apa? Ada 3 huruf. Huruf sin, huruf sad, huruf zai. Kerana dia ni 3-3 huruf ni duduk pada tempat yang sama. Bezanya sifatnya saja beza. Beranak di Hospital Besar Seremban, tapi 3 orang walaupun beranak Hospital Besar Seremban, sama tarikh sama hari, tapi dia punya sifat tak sama yang keluar tu. Begitu juga huruf. Maka kita nak tengok padanan-padanan ini, di mana yang ada membezakan. Hari ini kita nak tengok huruf sad. Hujung lidah kena pada bahagian disebut bahagian atas 2 gigi kacip sebelah bawah. Mana duduk tu? Gigi kacip bawah tuan. Mana gigi kacip bawah? Ni bahagian atas mana? Ini bahagian atas dia. Kan? Jadi lidah kita tu, hujung lidah kita tu kena kepada gini jadi kita menyebutnya kita boleh rasa sad dia, rasa hujung lidah dekat gigi kacip belah bawah hujung lidah kita. Huruf sin sama juga, huruf zai sama juga, cuma nak bezakan dia ialah
bunyi dia keluar saja. Macam mana? Itu berdasarkan kepada sifat dia. Baik, sifat huruf sad ini yang berlawanan, lima sifat berlawanan lah. Sifat hamas, sad ada sifat hamas, ada angin maksudnya. Sad ni berangin, macam tu ya. Angin ni macam angin pantai, kuatlah, macam tu. Tiga huruf ni sin, sad, zai ni, dia huruf sin dan sad ini dia berangin, ada hamas. Angin dia angin pantai, kuat sikit bunyi dia. Kemudian yang kedua sifatnya rokhawah atau rikhwah. Ada macam-macam sebutan, itu boleh, tak ada masalah apa. Rokhawah ni maksudnya ialah bunyi suara memanjang, terlepas suara, menyebut huruf sad ini. Jangan tahan suara, lepas suara. Angin lepas, suara pun lepas. Tu nampak tu, makna begitu tertib keluarnya huruf ini. Yang ketiga, huruf sad ini bersifat isti'ala. Isti'ala ni ada 7 huruf saja dalam huruf Quran ni sifat isti'ala. Salah satu ialah huruf sad. Isti'ala ni bunyi meninggi. Berapa tinggi? Tengok sebutan dia. Contoh huruf ini sad, sa tu tinggi lah tu, sa. Gitu ya. Tak ada tinggi pada tu, tak ada so. Tu tinggi benar tuan-tuan. Jangan tinggi benar, nanti tak nampak bawah ya. Dia sederhana saja tingginya sa ya. Jadi sad, kalau ejaan dia huruf ni sad alif dal, sad begitu ya. Kemudian sifat yang berikutnya ialah itbaq. Itbaq ni ada 4 huruf saja itbaq, iaitu huruf sad, huruf dad, huruf ta, huruf dha. Yang selebihnya lawan dia infitah. Itbaq maknanya tepi lidah kita ni akan menaik ke atas dan dia melekat pada dinding lelangit. Macam kita nak sebut huruf sad, kita cuba tuan-tuan sebut sad, cuba. Masa tuan-tuan sebut, tuan boleh sebut siratal ladzi, huruf sad kan. Ihdinas sirat, dia kemas begitu. Dia sambil-sambil lalu tak boleh. Ihdinas sirat, lebih kurang halal tak boleh. Ya, tak boleh. Makna silap menyebutnya. Baik. 5 ni akan dijelas selepas ini. Huruf sad ni dia ada sifat tunggal. Dia sama dengan sin, sad, zai, tiga-tiga ni ada sifat tunggalnya, iaitu bunyi dia panggil safir. Safir ini ialah pada bahasa siulan, berdesir. Pada istilah suara yang lebih daripada lafaznya, menyerupai suara unggasan ketika menyebutnya. Jadi bagaimana nak menterjemahkan dalam amali membaca huruf sad? Kalau huruf sad ni dia mati, jelas sekali bunyi sebutan safir ini. Apa safir itu? Lebih bunyi suara daripada asal dia. Macam mana bunyinya? Sad ni bunyi seperti binatang yang disebut dalam kitab, disebut nak umpamakan ya, bunyinya seperti angsa. Iti angsa tu, iti angsa. Dah payah nak iti angsa kan sekarang ni kan. Kampung banyak iti angsa ni. Berak kadang-kadang kan orang tak sanggup bela ansur ni, tapi ansur ni baguslah belah, dia macam anjing menjaga rumah Kalau kampung memang ada angsa. Iti angsa ni bunyi dia, kalau tuan-tuan dengar, dia bunyi seperti als. Dia bunyi als. Als kan. Dia kan itulah. Itu huruf sin. Huruf sad als. So dia tu bunyi tu yang lebih tu dipanggil safir ya, safir. Tuan sebut als, cuba bunyi als, bunyi desiran keluar lebih daripada hamas itu dipanggil safir. Itu resot, pastinya begitu ya. Kalau dia berbaris kurang sikit bunyi dia, tapi kalau dia mati pasti bunyinya kuat. Bunyi seperti iti ansor. Tuan-tuan, jangan iti answer lebih fasih daripada kita menyebut huruf sad. Baik. Sifat berlawanan tadi saya buat bercanda ya. Gurauan saja. Tapi yang benar-benarlah ya. Hamas itu ialah sembunyi atau nafas terlepas. Kesad ni kalau dia mati als. Kalau dia hidup pun ada bunyi bunyi hamas itu dikeluar juga. Tapi tidak keterlaluan lah. Contoh kita nak sebut siratal ladzi. Tapi kalau dia bersabdu, jelas bunyi hamasnya.
ihdinas sira, mesti ihdinas sira. Cuba tuan-tuan sebut. Aywa. Jangan sikit-sikit tuan-tuan, betul-betul punya angin keluar. Ihdinas sira. Bunyi. Aywa. Jangan ihdinas sira, jangan tahan pula kan. Nak sadap bunyi konon lah kan. Nanti baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal. Oh no. Kalau nak bunyi sadap sikit ihdinas siratal, ditahannya angin tu kan. Salah. Rasad lepaskan angin dia. Ihdinas sirah, lepas betul-betul ihdinas sirah, betul-betul ya, boleh. Kemudian sifat rokhawah, dia terlepas suara menyebutnya, jangan tahan suara. Dia bersifat isti'ala, tinggi, saya dah sebut tadi. Itbaq, melekat. Kemudian dia ismat, dia tertegah dengan segera menyebut huruf ni. Kenapa? Dia sangat kuat berpegang pada makhraj ya. Muka sebelah latihan makhraj lisan huruf sad. Cuba tuan-tuan sama dengan saya. Sa, cuba tuan-tuan sebut sa. Saum. Walisasna. Walisasna. Lepas habis kan? Rokhawah. Walisas, habis kedunyi. Bauna. Jangan walisasna. Tu jadi walisasna tu. Sebab kita tahan suara. Jangan tahan, lepaskan. Walisasna. Aywa. Minal musni. Aywa. Musasaw. Walisasa. Yang kita bunyikan sedikitlah lembut, sebut betul-betul, kemas-kemas suara yang paling cantik, sebut dia. Cuba. Sasaw walisasna minal musni musasaw walisasa. Daripada sa dengan sa, ujung tu sa sama je dia punya cara mengeluarkan huruf dia. Tak ada nanti sa ujung ni walisasa dah lain pula, tak mau. Bunyinya standard saja ya. Jadi macam mana nak bunyikan isti'ala tu? Bunyi isti'ala tu sebut o lah. O, t o, so, t o, o kan? O, so, kan sama tu kan? Orang Kelantan sebut satu apa? So dah. So, 2, 3, 4, 5 dah. Jadi boleh gunakanlah wazan so tu so. So nak suruh sod so. Boleh belajar dengan orang Kelantan lah ya. Atau boleh kahwin dengan orang Kelantan, lebih lah ya. Okey. Sekali tuan-tuan sama-sama buat ya. Sasaw walisasna minal musni. Cuba. Aywa. Musasaw walisasa. Baik, kita panjangkan nafas pula. Tarik nafas dalam, baca sekali sampai habis ya. Saya baca dulu. Sasaw walisasna minal musni musasaw walisasa. Tarik nafas dalam tuan-tuan. Mula. Aywa. Baik. Muka sebelah tuan-tuan, latihan ayatnya. Ayat pertama daripada surah Baqarah, saya tak sempat nak catatkan, tapi mana yang ingat saya beritahu lah ya. Ayat ni perintah jangan semayang ketika mabuk.
Ayat ni ayat masih terpakai tapi hukum dah dinasahkan. Jangan guna sebagai dalil pula ya, salah. Ayat ni masih ada tapi hukumnya telah dinasahkan ya, hukumnya telah dihapuskan. Okey, saya akan baca hurufnya ialah sad pada as-salata. Okey, saya baca dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sila tuan-tuan. Tuan-tuan lebih pada saya pula bunyi dah ya. Saya auzubillahi minasyaitonir, tuan-tuan syaitonirrajim. Bagus, alhamdulillah ya, satu perkembangan yang baik ya. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Cuba. La taqrabus bus, sad yang tebal bukan ba. La taqrabus bukan la taqrabus, tu ba pula yang tebal. Yang bunyi menebalnya, bunyi isti'la, bunyi tinggi ialah sad bukan ba. La taqrabus sad yang bunyi meninggi bukan ba ya. Semula ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Masa nyebut sa tu jangan muncung, jangan la taqrabus sa, jangan sa gitu. Sa saja, mulut jangan muncung sebab sa tu bagi atas ya. Bu saja yang muncung kan. La taqrabus sa, sa tetap kekal balik. Kembali ya. Jangan la taqrabus sala, jangan sala gitu. Ya, tak tepat. Ni bagi atas Kita ambil la taqrabus salat ya. La taqrabus salata wa antum sukara. Aywa. Sekarang daripada surah As-Saffat ayat yang pertama, sa tu 6 harakat. Ni bagi nampak betul-betul semua sifat dia. Was-saffati saffa. Aywa. Fa kan? Jadi dia takkan jadi saffa, dan saffa jadi sofa di rumah kita. Saffa fa. Cuba kita sebut abatafa. Huruf yang istifal kan, abatafa. Cuba saffa, jangan saffa, jangan saffa ya, saffa fa ya. Sekali lagi, was-saffati saffa. Aywa. Yang ketiga suratul Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Cuba tuan-tuan sebut bi-a. A. Sa. A. Sa. So as, dia tak jadi os, tak jadi aus, tak ada. Dia as, bi asha, bi asha. Itu saja bunyi dia ya, bi asha. Jangan bi ausha atau bi osha. Tak ada bi os tu ya. Os pun dah lama tinggalkan kita ya. Bi asha. Aywa, hamzah tu tak berubah.
sa ashab, ya, ashabil fil kan. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Aywa, jadi tak wujud lagi bios ke biaus ke, tak ada. Biasha, asha. Cara sebutan so, bariskan dulu. So, as. Boleh ya? Dia takkan jadi bios lagi dah. Tak ada os dah, bukan os. As. Boleh beza ya? Ini latihan dia. Itu cara kita melatih, insya-Allah. Seterusnya. Tamalah saya tak, macam mana saya boleh tak sempat letakkan rujukan surah ayat mana ya, mana saya ingat ini, saya tak ingat. Yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Wal asal. Jadi ujung tu lam tu istifal, huruf rendah, jadi tak boleh asal. Jadi asal gitu kan, tak ringan je lam tu, sad saja yang bunyi isti'ala. Wal asal, ujung tu ringan. Yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Aywa. Kemudian fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Ini kalau shot bagi depan. Jadi shot bagi depan tak perlu dah kuat bona. Jadi su bukan su, dia su saja. Su bukan su. Jadi dia tak perlu kuat sebab dia bagi depan. Kalau dia bagi atas kuat. Asa kuat. Wal asal itu kuat sebab dia bagi atas, ada mat pula. Tapi kalau dia bagi depan, dia jatuh martabat nombor 2 bunyi dia. Dia tidak sekuat baris atas yang mat. Jadi bunyi macam mana? Bunyinya seperti fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Cuba. Jadi bunyinya surah. Cuba. Surah. Kalau sin surah, itu sin. Ini kalau sad surah. Boleh beza sikit saja kan? Sebab dia walaupun isti'ala tapi dia bagi depan, dia martabat jatuh nombor 2 sebutan bunyi dia, kuatnya isti'ala itu. Seterusnya, wa nahnu usbatun inna abana lafi dhalalin mubin. Wa nahnu usbah, wa nahnu usbah, gitu ya. Bukan wa nahnu bukan usbah, usbah. Usbah. Sebut sa usbah. Aywa. Kemudian ini surah Yusuf Kemudian berikut ni surah ini apa?
surah Saf يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. Cuba. Baik. Ada yang pertama saffan ka, kemudian yang kedua tu marsus. Cuba. Bunyi. Ini kekal muncung sebab bari depan sod waw. Marsus. Kalau baca marsus jadi sin. Itu beza dia ya. Baik. Kemudian surah Fatihah Siratal ladzina an'amta 'alaihim Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Baik. Kemudian berikutnya sod yang baris bawah ada mat. Dia lagi rendah bunyi daripada yang bagi depan. Yang paling kuat mat yang bagi atas, kuat bunyi dia. Nombor 2 bunyi dia kuat sikit bawah daripada mat bagi atas, ialah mat bagi depan bagi sod. Kalau dia bagi bawah terus jatuh. Tak sekuat seperti bunyi bagi atas dan depan. Balil insanu ala nafsihi basirah. Cuba. Balil insanu ala nafsihi basirah. Ba jangan bo, jangan basirah. Sebab sad jadi bo pula kan. Basirah. Wa ilaihil masir. Basirah. Elakkan bunyi basirah ya. Jangan bunyi basirah lagi. Basirah. Al-masir. Ya begitu cara sebutan dia bagi dia bagi bawah. Bagi bawah ni dia terus dia punya apa? Dia punya sifat isti'ala dia menurun untuk martabat yang ketiga, dan dia tidak bolehlah berupa sin, dia masih kekal sad, cuma bunyinya yang paling rendah dalam martabat isti'ala. Baik, muka surat sebelah. Dalam kitab tajuk dia menyebutkan kena hati-hati dalam bacaan, kerana bila bertemu dua huruf isti'ala sad dan ta, ataupun bertemu huruf sad dan ta, huruf yang istifal, sebutannya patutnya harastum, harastum, kan, elak daripada bunyi harastum. Kalau tum jadi huruf ta, begitu ya. Cuba kita sebut yang benar. Harastum. Yang sebelah sini ya. Sebelah, bukan sebelah anak panah ke sana tu. Itu yang salah. Kalau harastum ta, harastu tu, harastum tum. Jangan baca harastum. Harastum jadi ta. Sedikit sangat perbezaan dia kan. Yang menjadi telajak lidah kita. Tapi al-ma'lum, Quran ini dalam bahasa Arab, bukan bahasa kita, maka kita pelajarinya saja. Jangan susah hati ya. Ada jemaah saya di Rembau tu, dia susah hati kalau saya mengajar ni. Ustaz, habislah. Susah ni, salah banyak ni. Ya. Macam mana ni? Seolah-olah kau tak baca pun tak apalah, tak banyak salah. Tak ada salah langsung lah. Bukan tu maksud dia. Ya. Sebab dalam hadis menyebutkan
Siapa yang mahir baca Quran? Al-mahiru bil Quran, kan? Ma'as safaratil kiramil bararah. Siapa yang mahir baca Quran, bagus bacaannya, di akhirat besok Allah tempatkan dia bersama dengan para malaikat yang mulia, dengan VVIP di yaumul mahsyar. Walladhi yaqra'uhu, ada yang baca pula, ada juga orang yang baca, kan? Baca macam mana? Wa huwa alaihi syakun yuta'tihu fihi atau yatata'tahu fihi. Ada yang baca Quran tu susah, merangkak-rangkak, salah, baca salah. Maka ganjarannya apa? Lahu ajran, baginya 2 pahala. Maknanya kalau kita silap baca, kita belajar silap lagi baca, dapat 2 pahala tuan, 1 huruf. Bukan dosa. Elakkan pemikiran yang terpesong ini, ya. Ini baca Quran salah dosa. Parah, kan? Baik tak baca, tak ada dosa, kan? Bukan itu maksudnya, ya. Boleh faham, ya? Ya. Baik. Yang betul dalam Quran ialah yang kalimah tasaddal yata. Kita sebut tasdiyah. Cuba. Tasdiyah. Yang salahnya tasdiyah jadi dhad. Tasdiyah jadi tasdiyah, bukan tasdiyah. Sebenarnya ejaannya tasdidal. Tasdiyah. Cuba tuan-tuan. Aywa. Kemudian yang betulnya sebelah sini. Yasdar. Cuba. Da, kan? Yasdar. Pula lepas tu ada ro. Pula ro tu dia tafkhim, tebal. Jadi salahnya dia tersebut yasdar. Jadi dhad. Ini kesilapan dalam bacaan. Jadi maksudnya di sini ialah hati-hati dalam bacaan kita. Kalau sekiranya kita jumpa huruf isti'la, huruf sad ini bergandingan dengan huruf istifal, takut dia tersebut huruf istifal selepasnya jadi seperti huruf isti'la. Bertukar. Ta jadi ta, dal jadi dhad, kan? Dal juga jadi dhad. Ini kalimah yang ada dalam Quran yang selalu kita baca, jumpa. Jangan tersilap. Jadi bagaimana cara supaya jangan tersilap? Mungkin lidah kita ni dia, orang kata, keras lagi nak sebut harostum je, kan? Satu-satu harostum, macam tu, satu-satu. Ini diajar oleh guru kita, okey, almarhum Buya, ni Tuan Haji Tan Sri, Datuk Hasan Azhari, diajar kalau sekiranya bertemulah huruf istifal dengan huruf isti'la, maka kesukaran kita menyebut dia. Contoh dalam Fatihah, kalimahnya al-maghdu, kan? Al-maghdu tu susah nak sebut sebenarnya. Nak baca laju-laju, kalau orang lesen L memang terlajak selalu, kan? Macam-macam bunyi dia keluar. Jadi sampai di tempat itu, maka naklah kita slow sikit. Kalau tadi bacaan tu laju, kan? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, laju, kan? Sampai ghairil maghdu tu, oleh kerana kita tidak fasih, maka sampai situ slowkan sikit kita punya speeding tu, supaya nak sebut betul-betul, kan? Sepatutnya siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita susah nak maghdu tu, nak jadi susah, maka di situ slow sikit. Mungkin kita baca begini, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Tujuan apa? Nak betulkan sebutan dulu. Nanti bila dah betul, dah tepat, teruskan perjalanan kelajuan seperti biasa. Ibarat tu macam selekoh Rothman lah. Kita belum lagi mahir tukar gear, nak pusing ke selekoh tu. Macam tu lah huruf isti'la kalau jumpa dengan huruf istifal. Sama dengan keadaan sini, ya. Harostum, lambatkan sikit supaya sebutnya betul, ya. Jika kata tasdiyah, betul-betul tasdiyah, biarlah muka tu buruk tak apa. Sebab ulama qura' sebut, orang yang baca Quran mukanya dalam keadaan yang tidak selesa, tak lawa muka dia baca, mana sebutannya betul.
Tapi kalau muka tu cantik, dia baca Quran ke, sebutan tu pasti ada kesilapan. Kenapa? Huruf Quran ni dia begitu rencam menyebut sifatnya sehingga berubah kita punya bentuk mulut kita nak membacanya. Baris dia dah berubah kan? Ghairil maghdu, mesti muncung dia tu, ghairil maghdubi alaihim, dah tentu salah dah. Tapi kesalahan itu janganlah jadikan salah batal, habislah ni. Tak, salah itu kita belajar. Kalau salah itu dapat 2 pahala. Kalau kita betul baca, gandaan satu huruf 10 pahala Allah beri pada kita. Apa lagi kan? Salah pun dapat pahala, kalau betul dah tentu berganda. Ini hebat orang mukmin ini. Cuma baca Quran satu huruf je. Mudah-mudahan yang kita pelajari pada malam ini memberi kesan kepada kita di sudut kita nak memaham macam mana baca Quran. Walaupun malam ni belajar satu huruf sod saja. Okey? Jadi tuan-tuan jangan rasa rugilah belajar huruf kan. Jangan rasa rugi huruf, belajarlah tafsir pula. No, tafsir tuan-tuan belajarlah tafsir pula, satu kuliah tafsir pula. Kuliah ni biarlah saya bimbing macam mana nak sebut sebutannya, selagi saya mampu menyebut dengan betul lah kan. Kalau saya pun gigi depan pun dah tak ada pek, saya nak ajar tuan-tuan kan. Saya sebut pun tak betul, macam mana saya nak ajar tuan-tuan, nak bimbing tuan-tuan, tak ada pek dah kan. Jadi ketika ada peluang, ruang dan masa ni kita buat sama-sama. Okey, baik, saya ingat saya nak berhenti setakat dulu, kita nak masuk isyak dah. Mudah-mudahan Allah berikan keberkatan dalam majlis kita, Allah ampunkan dosa kita, kita tidak sunyi daripada membuat dosa. Maka dengan majlis ilmu ni, jalan menuntut ilmu ni, Allah ampunkan dosa kita ya. Syahid kita di hadapan Allah SWT, para malaikat mencatatkan kita orang yang sedang mempelajari ilmu agama, ad-din, membaiki agama dalam diri kita ataupun mendirikan agama seteguh-teguhnya dalam diri kita. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, bihi nasta'in, wa salatu wassalam ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'anil azim, irhamna. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a warzuqna fahman sadiqa. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Hadza billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.